Jangan tahu. Mana nak tak? Yang apa nama Farah Suaidah ni? Tolong mute kan dia punya ni. Okay. Semua dah ready? Okay, good. So kalau semua dah ready, kita nak mula. Cikgu akan share screen. Cuba tengok Okay. Okay, boleh nampak Boleh nampak tak? Boleh cikgu. Boleh ya? Okay, good. Okay, kita dah nak mula. Macam mana nak off, nak mute kan suara yang lain tu Oh ni. Apalah duk cakap tu. Okay. Kita nak mula. Okay, adik-adik sekalian kalau tengok dekat sini cikgu tunjuk skrin ni dekat skrin yang cikgu punya ni. Kalau perhatikan ada sukatan pelajaran matematik SPM. Okay. So kalau perhatikan dekat bahagian sini sukatan pelajaran matematik SPM ni, kalau adik-adik perasan dia ada 3 kolom iaitu untuk SPM sebenar akan keluar 3 tingkatan 1 hingga 3, silibus tingkatan 1 3, dia juga akan keluar silibus tingkatan 4, dia juga akan keluar silibus tingkatan 5. Okey. Dan di segi persentage dia untuk silibus tingkatan 1 hingga 3 30% akan keluar. 30%. Kalau yang tingkatan 4 lebih kurang 30%, tingkatan 5 lebih kurang 35% juga. Jadi 30% tingkatan 1 3 ni sangat penting sebab 30% banyaklah. Banyak ke sikit? Kalau biasanya siapa yang lemah masa tingkatan 1 2 3 maknanya silibus-silibus tingkatan 1 3, algebra dan sebagainya, dia akan menghadapi masalah yang sangat besar untuk tingkatan 4, tingkatan 5. Jadi untuk soalan midterm exam malam ni punya discussion malam ni punya bengkel cikgu buat dalam bentuk format bengkel online ni. Cikgu ambil cover semua bab ni. Semua bab tingkatan 1 3, semua bab tingkatan 4. Yang ini cikgu ambil bab sampai bab 6 saja. Sampai sini. Okey, yang kamu jawab tu, semua silibus yang kamu jawab yang soalan midterm exam tu merangkumi ni. Maknanya dia dah merangkumi lebih kurang 80%, 70% lah, 70% dah cover peperiksaan sebenar. Dan cikgu kelonkan daripada peperiksaan sebenar. Jom kita tengok jawapan cikgu kita akan bincang. Ada soalan yang cikgu akan explain, ada soalan cikgu bagi jawapan kalau mudah sangat. Okey, jom kita tengok. Okey, semua orang dah download soalan kan? Betul Semua dah download soalan, betul tak? Okey, kalau kita tengok soalan yang pertama ni soalan ni sangat mudah lah. Jadi cikgu, kalau soalan nombor 1, 2, 3 ni dia dalam kategori mudah kat just pakai kalkulator. Jadi kalau cikgu tak tunjuk boleh kot cikgu kita spend masa untuk yang soalan yang lebih susah. Jadi cikgu baca je jawapan untuk soalan nombor 1 ni, jawapan dia adalah C. Okey, untuk soalan nombor 1 ni jawapan dia adalah C. Siapa yang cakap tu jawapan dia C, betul. Okey, untuk nombor 2. Untuk nombor 2, jawapan dia adalah A. Untuk nombor 2. Nombor PAY. Okay. So dia kalau yang sebelah kiri, so kita just gerakkan sini je kan. Kita besarkan kita besarkan supaya boleh nampak. Dia boleh nampak dah kan. Dia letak. Okay, just gerakkan je 1 2 3 4 5 6. Dia mesti duduk dekat bahagian sana. So 6 boleh nampak 1. 6 sebab dia duduk sebelah kiri. Okey. Untuk soalan nombor 2 clear Semua boleh ikut? Okey, kita tengok soalan nombor 3. Okey, untuk soalan nombor 3. Tengok. Untuk soalan nombor 3, jawapan dia adalah C. Ini pun cikgu tak tunjuk juga Dia nampak kita ke tak? Okey, nombor 3 jawapan dia adalah C. Okey, nombor 4 ni insya-Allah cikgu nak tunjuk ni. Ya, dah nampak dia. Untuk soalan nombor 4, cikgu akan tunjuk macam mana cara kita nak selesaikan. Dia macam susah sikit. Untuk soalan nombor 4 ni. Okey, kalau perhatikan untuk soalan nombor 4, dia kata rajah dalam rajah ni sebuah tangki bersegi 4 tepat dengan panjang
Mana 6 dapat negatif 6. Okay, kejap. Sebab kata kena mute kan untuk semua. Macam mana cara nak mute kan? Sekejap. Mana orang? Memanglah. Sekejap. Ini kalau nombor 4 mana? Bagi apa? Dekat mana nak mute kan Nampak. Oh. Nombor Okay, participant. Oh, ni mute all. Okay. Barulah tak bising. Okay, siapa yang kalau nak tanya soalan baru unmute So kalau yang ini cikgu mute-kan semua. Okay, kita tengok untuk soalan nombor 4. Macam mana cara kita nak selesaikan untuk soalan nombor 4. Ada yang conteng pula. Disable. Okay, jangan conteng cikgu punya wall. Okay, untuk soalan nombor 4 kalau tengok macam mana cara kita nak jawab untuk soalan nombor 4 ni. Kalau kita perhatikan dia tanya kita jika 15% daripada tangki diisi air, hitungkan isi padu air dalam meter padu. Okey, dalam meter padu. Ini penting. Kita kena faham unit. So ini ialah unit cm yang dia nak meter padu. Jadi cadangan cikgu kita tukar terus. Kamu just tukar terus yang ini. Tukar terus 700 cm kalau tukar kepada meter jadi apa? Kita gerak 1 2. Berapa? cm kepada meter? 7 meter. 7 Meter. 7 meter. Yang ini akan jadi 8 meter. 8 Ini akan meter. jadi 4 meter. meter. Okey, itu langkah pertama. Kita tukar unit. Itu maksud dia, tukar unit. Jadi langkah yang kedua, apa yang kita kena buat adalah untuk langkah yang kedua, kita kena cari isi padu. So macam mana nak cari isi padu cube? 4 darab dengan 8 kali dengan 7. Okey. Panjang nak lebar dan tinggi. So sama dengan berapa ni? 4 kali 8 32. Lepas tu 32 kali dengan 7 dapat 224. Betul ke macam tu? So kita dapat 224 cm padu. Betul Kemudian step yang ketiga, nanti kalau tak betul kita check balik. Step yang ketiga, dia kata jika 15% daripada tangki tu. So 15%. So kita akan buat 15/100 darab dengan 224. Okey, ini tekan kalkulator. Okey, kalau cikgu tekan kalkulator, 15 bagi dengan 100 darab dengan 224. So kita akan dapat 33.6. 33.6. Okey. 33.6. Okey. Step yang keempat, kita tak boleh jawapan dalam bentuk macam ni. Kita nak dalam bentuk nombor piawai. So kita akan tukar dia akan jadi 3.36 10 kuasa berapa? 10 kuasa 1. So cikgu dah check dalam ni ada 2 ke 3 soalan yang cikgu tersilap jawapan tersilap jawapan, jadi cikgu akan betulkan. So yang ni jawapan untuk yang ni, jawapan dia adalah B 10 kuasa 1. Betul ke? Ada orang tak ni? Ada orang Betul tak? cikgu. Betul cikgu, betul. Betul. Okay, good. Okay, kita tengok terus soalan nombor 5. Kita tengok soalan nombor 5 Okay, untuk soalan nombor 5 ni bawah tajuk polygon. Okay, tajuk polygon. Masih lagi dalam level, ini adalah syllabus form 1, form 3 punya. So, dalam SPM pun akan keluar. Kalau dia tengok di sini, dia sebenarnya ada 2 bongkah kat sini, satu hexagon. Okay, kita tengok sini satu hexagon, satu lagi ialah segi 4 selari. Kedua-dua ni membawa maksud, dia ada maksud dia yang kita wajib tahu. So kalau ikut soalan ni, dia minta kita dapatkan cari nilai X. Okay, kita nak dapatkan nilai X. So macam mana cara kita nak dapatkan nilai X? Okay, kita besarkan. So cara dia ialah kita kena tahu tentang formula bagi polygon. Yang formula yang pertama yang kamu kena tahu adalah formula bagi segi polygon yang jenis selari. Polygon selari. Sebab kalau tengok sini dia kata parallel. Parallel maksudnya selari. So selari kat mana? Benda ni selari ni. Ni, yang ni selari. Okey, membawa maksud sama. Seolah-olah kalau cikgu besarkan sini, ini Q, sini O, sini P. Macam tu Padam sikit. So ini ialah Q,
Q. So, kalau dia minta kita dapatkan X dekat sini dia minta kita dapatkan X dekat Q, maka kita kena tahu sudut dekat sini. Kalau kita tahu sudut kat sini, contohlah sudut kat sini ialah Y. Kalau kita tahu sudut Y, insya-Allah kita boleh tahu sudut X. Macam mana kita nak buat? Sebab contohlah kalau sini 20, kalau cikgu tanya kamu secara spontan siapa yang ada tengah live ni, kalau cikgu tanya kalau dekat O tu ialah mungkin 120 lah. 120 berapakah X? Siapa boleh jawab? Kalau O tu 120, X tu berapa? Berapa? 60. 60. Kenapa 60? Bagi 2. 60. Okey, sebab total untuk kedua-dua sudut ni akan jadi bersamaan dengan 180. 180. 180. Okey, itu kena clear dulu. Wajib kena tahu dulu Ini kena tahu dulu. Sebelum kita nak pergi lanjut. Okey, sekarang ni kita nak tahu X, kita kena tahu yang dekat sini. Cikgu letak dia sebagai huruf Y lah, senang. Maknanya huruf Y tu dia duduk dekat bahagian sini, ke semua ni. Kita kena cari Y. Kita kena cari Y dulu. Okey, nak cari Y ni, kita kena tahu sudut yang di bahagian sini. Di bahagian sini kita kena tahu. Kita kena tahu sudut di bahagian sini. So nak tahu di sudut yang di bahagian di sini, kita kena tahu formula bagi poligon pula. Okey, formula bagi poligon jenis hexagon. Formula dia adalah 360 bahagi dengan N. Barang apa? Sudut dia panggil sudut luaran. Okey, Apa? sudut luaran. So macam mana cara kita nak Nanti. dapatkan sudut luaran? Kita just 360 bagi dengan N. N tu berapa? N tu apa? Siapa tahu N? N tu apa? N tu adalah merujuk kepada bilangan sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagon kan ada 6. Jadi kita nak dapatkan sudut di bahagian luar ni, kita akan dapat dia 360 bagi dengan 6. Jadi kita akan dapat 60 darjah. Boleh ikut setakat tu? Jadi sudut di bahagian sini kita akan dapat 60 darjah. Jadi kalau kita nak cari Y, kita nak cari Y ni, apa yang kita buat adalah 90 tambahkan dengan 60. Jadi kita akan dapat 150 darjah. Jadi bila kita dah dapat Y sama dengan 150 darjah, jadi macam mana cara kita nak dapatkan untuk X pula? Jadi mudahlah. Kalau kita dah dapat Y sama dengan 150, jadi X akan dapat automatik dia adalah 30 darjah. So ada tak jawapan 30 darjah? So jawapan dia adalah B. Jawapan dia adalah B. Boleh ikut? Okey? Boleh cikgu. Siapa betul? Komen betul. Yang siapa yang dapat 5/5 setakat ni? Oh, betul Lego, betul. Okey, kita tengok. Yang seterusnya untuk soalan nombor 6 Untuk soalan nombor 6, cikgu cepatkan sikit kalau mana yang sebab ni masih lagi mudah kan. Okey, tengok soalan nombor 6. Kalau kita tengok soalan nombor 6, dia nak minta kita dapatkan cari M. Okey, kita dapatkan cari M. So macam mana nak cari M? Kita just, kalau kita tengok sini dia bagi ini membawa maksud sama, betul? Membawa maksud sama. Okey, so maknanya di sini pun 60, di bahagian sini pun 60 darjah. So apa akan jadi kat bahagian sini? Sama juga kan? 60 darjah. Betul Besarkan yang ni. Okey, macam mana nak cari M? So kita just buat, kita kena tahu bagi poligon ni bagi poligon cikgu pakai warna hijau ni. Tengok poligon ni. Yang cikgu hijaukan ni, berapakah sudut maksimum dia? Berapa sudut maksimum dalam tu? 360. Okey. 360. Okey. Kenapa dia 300 Sebab dia adalah segi 4. Kita boleh pakai formula ataupun kita just belah dia punya segitiga. So kalau dalam ni sebenarnya ada satu segitiga, dua segitiga. Satu segitiga 180 jadi dua segitiga 360. Jadi total dia adalah 360 darjah. Itu yang penting yang kita tahu. Jadi kita nak cari M bersamaan dengan 360 darjah total keseluruhan total keseluruhan segitiga yang dalam ni. Tolakkan dengan apa? Tolakkan dengan 77, tolak 126, tolak dengan 60 darjah. Jadi kita akan dapat berapa? 97. 97 darjah. Okey. Tahniah siapa yang betul. Siapa betul? Komen betul. Betul. Okey. Betul.
Okey, siapa yang macam baru masuk ke, yang tertinggal tu tak apa. Nanti cikgu akan baca jawapan keseluruhan nanti ya. Okey, kita tengok soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 ni cikgu besarkan sikit. Okey, antara benda yang penting apabila melibatkan bulatan, apakah perkara penting dalam bulatan? Kata kunci dia adalah tangent. Apa maksud tangent? Apa maksud tangent? Tangent ni adalah benda yang penting So, tangent ni membawa masuk 90 darjah. Betul tak? 90 darjah. Dan soalan nak minta kita dapatkan nilai X. Okey, kalau kita perhatikan sudut di sini dia akan membentuk 90 darjah. Kat sini. Sebab dia daripada O, kemudian dia ada garisan ni garisan ni bulatan bersentuh dengan satu garisan, dia akan membentuk 90 darjah. Jadi bermaksud yang di bahagian yang cikgu biru ni, tengok cikgu biru kan ni, berapakah sudut di bahagian situ? Berapakah sudut dia? Jadi 90 darjah, kita kena tolakkan dengan 43 darjah, kita akan dapat berapa? 90 tolak 43? Kita akan dapat 47 darjah. 47. Okey. So kita dapat 47 darjah. Okey, kalau kita dapat 47 darjah di situ, berapa sudut di bahagian sini? ni. 47 juga. 47 juga. So di sini 47 juga. Okay. Kalau perhatikan kita nak dapatkan nilai X. Jadi kita nak dapatkan nilai X, kita kena tahu kita sebenarnya nak cari sudut di bahagian sini sebenarnya. Yang cikgu garis 2 tu. Itu yang penting. Jadi nak cari yang 2 tu kita kena penuhkan yang lain dulu. So kita dah ada sudut 47, di sini pun 47. Alamak, tak nampak dah pula. Sebab cikgu besarkan kan. 47, macam tu. So sebelah sana pun 47. So berapa yang dekat sini? Kalau sini 47, yang dekat center tu berapa? Boleh cari tak? 86. Okey, sini 86 darjah. Boleh 86 darjah. Okey, kalau situ 86 darjah, boleh tak kita cari yang bahagian luar di sini? Perlu tak kita cari? Perlu. Perlu. 360 tolak 86. So dapat sama dengan 274. Macam tu. Boleh? 274. Next, apa yang kita kena cari? Sudut kat mana kita kena cari lagi? Sudut BCA. BCA. Sudut BCA. Bagus. Okey, sudut di sini. So macam mana kita nak cari sudut dekat C? 86 bahagi 2. 86 bahagi 2. Bahagi 2 dapat 43. 43. Okey, sudut di C kita dapat 43. Soalan saya, kenapa kamu bahagi dengan 2? Mungkin ada yang tak tahu. Roket. Okey, roket. Okey, bagus. Okey. So siapa yang tak tahu ini kena hafal Roket formula. kena kecilkan. Formula dia, alamak tak cantik dah pula. Siapa yang baru masuk lah, siapa yang tak tahu Sudut di pusat, dia adalah 2 kali ganda sudut di bahagian di hujung sini, kat C ni. Okay, maknanya sudut di pusat tu besar dia 2 kali ganda. Jadi kalau kita nak cari sudut kat C, kita kena bahagi 2. So betul, 43. Jadi kita nak cari yang dekat yang cikgu garis 2 tu. Ke sana, ke sini. Macam mana kita nak cari yang ni? 360 tolak 43 tolak 274 tolak 20. Okey, so kita nak cari yang cikgu tarik bahagian sini So apa yang kita buat adalah 367, kita kena tolak 274, kita kena tolak 20 lagi, kita kena tolak apa lagi? 20 43. 3. 43, betul 360 tolak 43 tolak 274 tolak 20 dan hasilnya kita akan dapat 23. Yang kecil tu kita dapat 23. Okey, so kita dah dapat dah yang kecil tu 23 dan kita sebenarnya bukan nak cari benda tu, kita nak cari nilai X. Okey, kalau perhatikan cikgu keluarkan dia jadi macam ni lah. Ini adalah O, di sini adalah A. Okey. Sudut yang kita dapat tadi 23 dekat sini dan kita nak cari sebenarnya nak cari X dekat sini. X yang tu. Okey. Jadi kita nak cari X, kita akan buat 90 darjah, kita akan tolak dengan 23 dan kita akan dapat
67 darjah. Boleh ikut lah setakat ni? Kita buat relax-relax je. Boleh. Tak boleh. Boleh. So jawapan dia adalah 67. 7. Okay. Tak boleh. Selesai. Ini soalan ni belum susah di dunia lagi. Nanti kita akan jumpa soalan yang paling susah di dunia. Okey. Ini masih lagi macam form kita macam ulang kaji yang form 1, form 3 punya kan. Relax. Okey, kita tengok soalan nombor 8. Okey, kita tengok soalan nombor 8 Dalam soalan 8 ni best sebab dia menggabungkan dia ada tangent juga, dia melibatkan dua bulatan. So macam mana je nak buat? Kita faham dulu soalan. Soalan kata nak dapatkan nilai X dengan nilai Y. Okey, kita tengok kat mana X berada. Okey, kalau perhatikan dia punya X dia ada, okey. Dekat mana kita nak mula dulu Macam mana kita nak mula dulu? Kalau perhatikan tangent dekat R, betul Tangent dekat R. Apa maksud tangent? 90. 90. Okey, itu maksud dia 90. Okey. Ya, maaf. Perkara yang penting yang kita kena tahu adalah salah satunya benda ni. Kalau sudut di sini adalah 20, yang bertentangan dia akan jadi berapa? 20. 20 juga. Ini penting. Ini antara benda penting untuk kita nak jawab soalan ni. Sebab kalau kita tengok X ni, bertentangan dia akan duduk belah sini. Betul Betul So kita boleh dapatkan nilai tu kan. So kejap kita tengok macam mana kita nak buat. So antara kita boleh buat macam ni. Kita boleh belah tengah. Boleh tak kalau kita belah tengah macam tu? Boleh. Boleh. So dekat N tu akan jadi sudut dia berapa? 90. 90. 90. So yang sebelah sini? Boleh bagi 2. 9 bagi dengan 2. 2. So kita 49 bagi 2. 5. Boleh tak? Ini kita tengok option. Kita tengok beberapa jalan kerja kalau ada 2-3 jalan kerja kita tengok. So kita dah dapat 74.5, kita ada 90. So kita boleh cari di bahagian sini kan, hujung sini kan? Berapa sudut di bahagian sini? 1 minus pi. Jadi kita boleh buat 180 tolak dengan 90 tolak 74.5 dan kita akan dapat berapa? My check 1 2, my check 1 2. Okey, kita boleh dapat berapa? 15.5. tolak 90 tolak 74.5. So kita dapat 15.5. 5. So maknanya di sebelah sini 15.5. So kalau kita ambil dua-dua sekali, so kita dapat 15.5. Jadi bermaksud kalau kita nak dua-dua sekali 31 darjah. 31 darjah. Tadi kita bahagi dua kan. Jadi maknanya X kita dah dapat berapa? X kita dah dapat 31. Dah selesai dah X. Boleh Okay, X dah selesai. Okay, sekarang ni kita nak cari Y pula. Kalau kita tengok di bahagian Y ni, kita tahu sudut di sini adalah total dia semua sekali 90 darjah. Sekarang ni X kita dah ada 31 darjah. Berapakah sudut yang warna hijau yang cikgu letak sini? Ni berapa? Tak, 90 tolak 31. 90 tolak 31. Kita dapat? 59. Okey, so maknanya yang hijau ni adalah 59. Jadi di sebelah kiri ni pun sama juga 59 juga. So boleh tak kita dapatkan Y? Boleh? Boleh, macam mana nak cari Y? 180 tolak 59 tolak 59. Ya, total 80 tolak 59 tolak 59 dan hasil dia kita akan dapat berapa ni? 62. 62. 62. Oh. Jadi kita dah ada dua nilai. X kita tadi kita dapat 31, Y kita dapat 62. Betul Jadi hasil dia berapa? 93. 93 sama betul. Oh, Okay, 93 jawapan dia adalah B Okey. B. Itu masih lagi soalan senang. Boleh lah, betul. Okay, nanti tunggu, relax. Tunggu ada bagi beberapa soalan yang susah sikit nak bagi. Paling susah di dunia. Nanti kita tunggu. Okey, untuk soalan nombor 9, jawapan dia adalah B bola. Dah. Okey,
Okey, untuk nombor 9 jawapan dia adalah bola. Perlu tunjuk tak? Rasa macam tak nak je. Okey, 9 dan nombor 9 jawapan dia adalah B Oh, B B. Ada yang salah tak yang ni untuk soalan 9 ni? 8 jawapan apa? 8 jawapan dia B. Ha? 8. 8 Ah, tadi 8. B. Untuk nombor 9 jawapan dia juga adalah B, bola. Nombor 9 adalah bola. Okey. So siapa yang tak tahu, kita bila pantul maksudnya dia benda yang sama, nilai dia sama. So cara dia sebenarnya ialah kita boleh buat macam ni, kita gariskan ni. Gariskan macam tu. Gariskan. Sama. Oh, kena sama. Dia mesti sama. Jarak ni dengan jarak yang sini mesti sama. Kalau yang bawah ni mesti sama juga. Mesti sama. Oh, macam tu. Kalau yang ni, kalau kita garis, kita perhati tengok garis. Kita kira jarak ni. Jarak ni dengan jarak ni sama tak? Tak sama kan? Tak Yang atas ni besar, yang ni bawah ni kecil. So yang ni tak boleh, ni salah. Sama juga yang ni pun. Kalau kita garis yang ni, yang D ni, kalau tengok D, jarak dia sama tak? Tak Tak sama. sama. Okay, tak sama. So kalau tak sama tak boleh lah. Okay. So dia mesti sama. Sebab pantul ni benda yang sama. Pantul ni macam cermin. Okay. Kalau muka kamu tu ada 2 telinga, kat cermin tu mesti 2 telinga. Kalau ada 3 telinga, itu maksudnya ada benda lain menjelma. Okey, soalan nombor 10. Untuk soalan nombor 10, jawapan dia adalah, ini kita baca terus jawapan dia. Ini untuk graf tan Graf tan, jawapan dia adalah C. Untuk 10, jawapan dia adalah C. Okey, boleh? Boleh. Kita tengok soalan nombor 11. Untuk soalan nombor 11. Untuk soalan nombor 11 ini adalah tentang trigonometri. Ini penting gila. Siapa yang ambil matematik tambahan, inilah asas dia. Ada tak yang ambil matematik tambahan? Ada Ini asas untuk matematik tambahan punya. Lain kali kita buat matematik tambahan pula. Okey. Kalau dalam soalan ni dia bagi sin X sama dengan 12/20. So kena hafal formula dia. So apa formula dia? Cos per tangent. Cos Formula dia adalah Boleh tak cara hafal. kamu ingat macam mana? Cara kamu ingat? Nak Sin hafal sama formula? dengan cos per tangent. Yelah. Cara nak hafal ke semua sekali tiga-tiga tu. Sin, cos Sin. dengan tan tu. Sin sama dengan cos per dengan tan. Oh macam tu Bukan so cah tua, bukan macam tu ke? Kamu tak hafal macam tu? Saya hafal macam tu lah. Macam tu lah, sama lah kan. So maksud dia yang ni adalah sin opposite dengan Opposite hypotenuse. Okay, tapi cara dia adalah sama lah kan Sekejap So cah tua, cah cos adjacent hypotenuse tua. Okay, dulu kalau macam sama masa zaman cikgu belajar dulu, masa sekolah dulu, kita hafal dalam bahasa Melayu kan, sebab masa tu guna bahasa Melayu. Kalau cikgu hafal dulu, kita hafal macam ni tau. Ini saja je nak share. Okay, kita akan mula dengan sin. Saya takut hantu. Dululah kami hafal macam ni. Saya takut hantu. Kamu sayang hantu, tapi takut setan. Itu dululah. Cikgu zaman dulu ajar macam tu. Okey, tapi zaman sekarang dia lebih advance sikit dalam bahasa Inggeris, so dia pakai so catua. So kalau kita tengok formula ni, kalau kita tengok di bahagian sini, dia bagi sin kan? Dia bagi sin. Kita just pakai formula yang ni. Opposite bagi dengan adjacent. So, dia asalnya formula dia ialah opposite bagi adjacent. Okay, macam tu. Okay, cikgu letak dia. Okay, dia jadi macam tu. Jadi ini bermaksud opposite ni, opposite dia adalah 12. So, sini ialah 12 dia. Jadi hypotenuse adalah 20, dia letak di bahagian sini. Jadi, berapakah yang kita boleh cari untuk bahagian PQ? Macam mana cara kita nak cari PQ? Bolehkah kita cari PQ? Pythagoras theorem. Okey, ini kita boleh pakai teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras 20 kuasa 2 tolak dengan 12 kuasa 2. So kita akan dapat berapa Mana dia punya ni? Kita akan dapat 16. Betul Dapat 16?
Betul. Dah sangat Ini 16. Okey, itu step yang pertama kita dah selesai. Sekarang kita nak cari tan. Okey, macam mana kita nak cari tan? So kita nak cari tan y. Kita nak cari tan y di sebelah sini. Jadi langkah yang step yang kedua, kita cari tan x dulu. Boleh ke kita cari tan x dulu? Kalau cari tan, apakah formula tan? Opposite 12. Adjacent dia adalah Angle. 16. Kalau tan x 16. sama dengan 12 per 16. Tapi soalan dia bukan nak tan x, tapi dia nak tan y. Y. Jadi tan y apa akan jadi? Negatif. Kita letak negatif saja. 12 per dengan 16. Jadi jawapan dia adalah B. jadi nombor 11 adalah B. Boleh Yang tengah live ni ada yang tingkatan 4 kan? Tingkatan 4. Jadi boleh belajar juga yang tingkatan 4 pun. Okey, kita percepatkan lagi. Kita tengok soalan nombor 12. Okey, untuk soalan nombor 12, masih lagi dalam tajuk trigonometri. Macam mana cara kita nak solvekan dia? Padam yang ni. Kalau perhatikan soalan kata diberi sin X sama dengan 10 per 26. So kita tahu formula dia adalah soh kan? Opposite bagi dengan So. so opposite dia adalah 10 per 26. Jadi opposite untuk X dia akan jadi 10. So 26 dah ada. Okey, apa lagi yang tak ada? Soalan minta kita dapatkan hitung panjang JKL. So maknanya dia nak panjang keseluruhan ni. JKL. Kita kena cari JK dulu kan? So JK boleh cari dah sekarang? Boleh teori Pythagoras. Okey, JK mana hilang pula? Oi. Dia belah. Okey, untuk cari JK, so JK kita boleh pakai teorem Pythagoras Siapa yang tak tahu, 26 tolak 10 kuasa 2. Okey, macam tu. So dapat berapa kalau untuk JK ni? Dia. 24. 24. Okey, betul 24. So kita dapat 24. Okey, kita dah dapat 24. So kalau kita perhatikan dalam soalan ni dia ada maklumat yang lain tak? MN tu, MN tadi dia dah bagi tahu JKL. Cikgu, macam mana dapat 24 tu? Boleh tolong explain balik tak? Macam mana dapat 24? 24 tu. Dapat 24 ni kita pakai teorem Pythagoras ni yang ni. Yang ni. Okey. 3 kan? 26 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. So kita dapat 24. 24. Okey. Terima kasih cikgu. Satu lagi maklumat kalau perhatikan dekat sini dia bagi dua maklumat. Satu maklumat yang sini, satu lagi dia bagi maklumat KM sama dengan MN. Okey. Jadi ini bermaksud kalau MK tu ialah 10, yang atas ni akan dapat berapa? Juga adalah 10. 10. Betul kan? Sama. Sama. Okey. Itu pun sama juga jadi 10. Jadi kalau cikgu keluarkan segitiga tu besarkan sikit kat sini. So di sini akan jadi 20 darjah. Di sini akan jadi berapa? 20. Ini adalah N, ini adalah K, ini adalah N. Dan kita nak cari yang mana? Kita nak cari panjang KL yang ni. KL. So, apakah formula yang kita boleh gunakan untuk nak dapatkan yang cikgu tanda soal tu? Kalau kita pakai, apakah formula yang kita boleh pakai? Toa. Okey, toa macam ni. Opposite dia adalah dia akan jadi tan 20 darjah. Opposite dia adalah 20, ni bertentangan dia. Okey. Adjacent dia adalah yang kita tanda soal tu ialah KL. Sekarang boleh cari KL? Pindahkan 20. Okey. So KL sama dengan 20. 54.95. 54.95. Okey. So sekarang ni kita dah ada 54.95. Jadi kita dah dapatlah semua. JK 24, KL 54.95. Okey, tambah je kedua-duanya, kita dapat berapa? Yang ini Dapat 78.95. okey, jawapan dia adalah A, 78.95. 5. Okey, selesai soalan nombor 12. Jawapan A. Okey, tengok soalan nombor 13 pula. Untuk soalan nombor 13, okey, kalau soalan nombor 13 ni, ini dinyatakan sudut di antara garis lurus QK. Mana QK? Okey, QK yang Sebelah sana kalau mereka nak ambil saya. okey, QK yang ini.
Dan juga satah PKNS. Satah PKNS yang ini cikgu lorekkan sini. Macam tu. Okay. Jadi sudut dia bila dia macam tu dia nyatakan, dia minta kita nyatakan sudut dia antara Q, K dan juga satah. Maknanya sudut tu berada di huruf mana? Sudut tu berada di huruf mana? Untuk K. soalan 13. Dia akan berada di huruf K. Betul ke? Huruf K. Jadi jawapan dia adalah D. QKP. QKP ya. Okay, QKP. So K sini dengan K di sini. Yang tu. Okey, soalan nombor 14 pula. Kita tengok soalan nombor 14. Untuk soalan nombor 14 ini di bawah tajuk apa ni, sudut dongakkan dan juga sudut dongak lawan dia apa? Satu lagi? Tunduk. Okey, antara rajah berikut yang manakah mewakili situasi di mana sudut dongak K dari L adalah 15 darjah. K dari L adalah 15 darjah. Apakah kata kunci bagi soalan berkaitan dengan sudut dongak ni? Sudut dongak. Kata kunci dia apa? K dari L. Dari Jadi dari L tu ialah benda yang penting. Siapa yang tak tahu tu, dari tu ialah benda yang penting. Dari tu maknanya kita akan tengok daripada situ. Okey, bila dia kata sudut dongak K dari L, maknanya mata kita, otak kita terus fokus kepada huruf L. Jadi kita tengok huruf L. Daripada L. Jadi daripada L, okey, kita tengok daripada L. Daripada L. Jangan tengok daripada huruf lain. Okey, daripada L, kemudian kita tengok dia pergi kepada K. Maknanya L pergi kepada K. Okey, dan sudut dia adalah, sudut tu dia nak, sudut tu adalah 15 darjah dekat L lah. Sebab dari L 15 darjah. Ini cara kita berfikir. Okey, kalau untuk soalan jawapan A ni betul atau salah? Salah. Kenapa salah? Sebab Kita memulai daripada L, kita nak tengok K dan dia tulis 15 darjah. Macam dah betul dah kat sini. Tapi jawapan dia salah. Kenapa salah? Itu kita nak tahu. Cara kita berfikir supaya kita boleh potong dengan cepat, sebab ni soalan objektif kan, kita kena buat dengan cepat. Cara dia kan, bila dia kata L, kita nak pandang pada K. Kita daripada L, kita nak tengok K. Kita tengok tu L, itu kita tak panggil dongak kalau L untuk jawapan A tu. Itu kita panggil tunduk. Betul tak? Tunduk. Mana ada orang dongak tengok bawah, dongak tapi tengok bawah. Gila apa? Orang dongak tengok atas. Betul. Atas. Dongak tengok atas. So maknanya A ni confirm lah salah. Confirm dah salah. A dah confirm salah. Jawapan dia B je. Okey. Untuk B, betul atau salah B? B, kita tengok daripada L. Okey. Kita tengok L, kemudian kita pandang K. D ni pun salah juga lah kan? Confirm kan? D ni confirm salah juga kan? Sebab dia pandang bawah juga. Confirm. So, jawapan dia antara B dengan C je. So mana satu kita nak tahu jawapan dia? B. C. Keliru Ego. C ke D? B. B. D ke C? Siapa jawab B? Siapa jawab B? Siapa C. jawab C? Ini kita nak tahu dekat mana. Kalau ikut dia kata L pergi K, ini dah betul kita tengok kedua-duanya kedua-duanya dah okey. Dia maknanya dia pandang atas. Kedua-duanya pandang atas. L pandang atas, K pun pandang atas juga. Tetapi ada satu lagi ciri yang kita kena tahu. Ini ciri yang pertama, Cara kita berfikir, dengar. Ini ciri yang kedua. Ciri kedua ialah dekat L mesti 15 darjah. Adakah B tu dekat L dia 15 darjah? Yang tu K 15 darjah. Betul tak? Bukan dekat L. Betul. Salah, confirm salah. Sebab kita C, nak jawapan. duduk kat sini. 15 darjah tu kita nak duduk kat sini. Jadi B tu salah. Jadi adakah C tu betul? Adakah C tu L dia 15 darjah? Ya. Ya huruf Z. Yang silang Z. Z kan dia sama. Kalau sini 15 darjah, dekat sini pun 15 darjah. Jadi betul lah. Tak perasan. Memenuhi ciri yang kita minta tadi, soalan tak minta tadi. Jadi jawapan dia adalah C. Tak perasan. Oh. Pening lah. Baru ingat balik Ego. Soalan cikgu kelurkan daripada perasaan. Jadi memang soalan ni memang bertaraf perasaan. Ramai orang akan keliru part tu.
Okey, kita tengok soalan nombor 15 pula. Okey, kita tengok soalan nombor 15. Untuk soalan 15 masih lagi dalam tajuk yang sama. Kalau kita tengok untuk soalan 15, dia kata sudut dongak M dari K. Keyword dia sama juga. Keyword dia tetap sama iaitu kita kena lihat pada dari. Perkataan Dari K. dari K. Maknanya K dia dongak kepada M. So kita tengok dekat situ. Anak panah kecil. 48. Buat macam itulah segitiga. Okey, dan sudut dia berapa dia kata? 48. Macam tu 48. Okey Jadi dekat ujung ni kita tanda garis sini tak huruf O. Okey, soalan tanya kita hitung sudut tunduk N dari N dari K. K. Okey, maknanya dia nak kita tunduk dekat sini. Betul N lah, dari tunduk K. dekat sini. Tunduk tapi dari K. Dia minta daripada K. So macam mana cara kita nak dapatkan? Okay. So kita boleh cari dekat sini. Kita nak cari sudut dekat sini, kita cikgu tandakan sebagai huruf X lah. X. So macam mana kita nak cari X situ? Jadi cara dia adalah kita tahu keseluruhan jarak panjang di sini, kita tahu dia adalah 40, dia bagi 40. Okey. Apa lagi maklumat yang dia bagi? Dia bagi maklumat yang sini, kalau perhatikan di sini adalah 24. 24. 4. Jadi kalau cikgu keluarkan segitiga yang atas dulu, segitiga yang atas. Di sini adalah 48. Di sini adalah M. M dia di sini adalah M. Di sini adalah O. Di sini adalah 24. Boleh tak cikgu dapatkan MO? Boleh. Okay, tolong carikan OM. Apakah formula kita nak pakai? So catur tua kita akan pakai Tua. okey. So tua akan jadi tan tua. Dia akan jadi begini. Jadi tan 48 darjah. Dia punya opposite dia adalah OM yang kita nak cari. Dan adjacent dia adalah 24. Jadi OM sama dengan berapa? OM sama dengan 26.65. Okey. Kita pula. Okey, OM ni kita akan dapat 26. 6.65. Okey, good. Kita dah dapat dekat situ. Okey, bila kita dah dapat OM, boleh tak kita dapat ON pula? Okay. Kita nak cari sudut ni X ni. Di sini kita tahu dia adalah 24 juga. Di sini adalah ON. Boleh tak kita cari ON sekarang? Boleh. Kita tahu sini 40, sini adalah 26.65, automatik kita boleh cari ON. So tolaklah 40 tolak 26.65, kita akan dapat ON. 3, 4, 5. Sekarang boleh cari X? Dah boleh. So apakah formula kita nak pakai untuk dapatkan X? Tua juga. Tua. Tan X sama dengan 13.345 bahagikan dengan 24. Dan kita akan dapat nilai X. Ini tekan kalkulator sendiri Dan kamu akan dapat jawapan dia adalah A. Boleh untuk yang tu? Simple. Simple kan? Oh. Okey. Okey, nombor 15A. Selesai part tu. Okey. Nombor 16, kita masih lagi berada dalam tajuk ni. Sudut dongakkan titik Q dari P. Masih lagi kata kunci dia adalah benda ni. Dari P. Dari. So, dia kata dongak pergi ke Q. Buat tanda. Okey. Dan sudut dia adalah 33 darjah. Macam tu. Okey. Kemudian dia kata cari tinggi tiang. Alamak, senangnya. Ini soalan senang. Soalan senang. Kalau keluar dalam SPM ni kira macam bonus lah untuk kamu. Okey, macam mana nak cari dapatkan tiang, tinggi tiang? Tinggi tiang tu ialah QR lah. So apakah formula kita pakai? Terus pakai formula tan. Tan 33. Opposite dia adalah QR. Dia adalah 16. Okey. So ini tahu tekan kalkulator kan? 16 tan 33 bersamaan dengan berapa? 10.39. 10.39. Dah selesai part tu. Jawapan dia B
Oh, sekejap je dapat dah soalan nombor 16. Okey, untuk soalan nombor 17, cikgu baca jawapan je, boleh Untuk 17. Boleh. 17 jawapan dia adalah A. Okey. 17 jawapan dia adalah A. Siapa salah yang ni Siapa salah yang ni? Bang kan Kena masuk tingkatan 1 balik. Ajar balik. Hukum kau. Lari padang. Dari Padang tak boleh COVID kau ni, bahaya. Okey, untuk soalan nombor 18, ini soalan yang sangat famous dalam peperiksaan. PT3 selalu keluar juga. Soalan yang melibatkan dia panggil pecahan algebra. Pecahan algebra. Okey. Mungkin ada juga yang tak tahu, jadi cikgu akan tunjuk step ni, pecahan step ni. So langkah pertama untuk kita nak selesaikan soalan ni ialah kita akan selesai macam kita buat pecahan UPSR dulu. UPSR dulu kalau 1/3, okey, 1/3 tolak dengan 1/5, boleh ke kita tolak terus? Boleh kan? Kita kena buat apa? Kalau kita 1/3 kita nak tolak 1/5, kita samakan pembawah. So ni darat 3, ni darat 3, darat 5. darat 5, Pembawah. besar ni sama jugalah. Untuk yang pecahan algebra ni pun kita akan guna konsep yang sama. Cuma sekolah menengah ni dia ada huruf X, dia ada algebra tu. Itu je. Jadi macam mana cara kita nak selesaikan? Kita akan buat darab, kita akan bagi pembawah dia sama. So maknanya dekat sini kita kena darab apa? Darab dengan X. Ini kita kena darab dengan X. Ini kita kena darab 3, ini kita darab 3. Darat dengan 3. Ya. Tapi ada satu benda yang penting yang kita kena buat. Siapa di sini pula? Anak siapa lah tu? Okay. Satu benda yang sangat penting yang adik-adik kena buat adalah jangan lupa untuk buat letak apa? Agak-agak kena letak apa? Ini ramai orang salah ni. Dia lupa untuk letak bracket. Wajib letak bracket. Wajib. Okay, wajib letak bracket. Kalau tak letak bracket tu dia akan jadi salah nanti. Okay, so bila kita letak bracket mudahlah untuk kita fikir. So dia akan jadi apa? Kita akan darab semua sekali. Darab macam tu. Jadi kita akan buat yang biru, yang cikgu tanda biru tu dulu. So 3 kali dengan 2x kita akan dapat 6x. 6x kuasa 2. 6x kuasa 2 tambah dengan 6. 6. Bagi dengan 3x. Tolak. Okey. Tolak. 2x kuasa darab 2. dalam dulu So dia akan jadi 2x square. Tolak 10x. 10x per dengan 3x. Macam tu. Okay? Boleh. Okay. So next kita bagi bawah. Alright, boleh. Kita buat macam tu. 3x. Jadi ini akan jadi 6x square tambah 6. Okay, kita buka bracket. Nak buka bracket, ini akan jadi negatif 2x square. Satu lagi? Tambah 10x. Tambah 10x. Yang ni lah yang ramai orang salah. Dekat bahagian ni lah yang bila tak buat bracket, dia akan jadi tolak juga. Kalau tak buat bracket. So bila buat bracket, dia akan jadi tambah kat situ. Okay, sekarang kita nak selesaikan dia. 6x square tolak 2x square akan dapat 4x square. Okay. Tambah dengan 10x. Tambah 6. Bagi dengan 3x. Ada ke jawapan? Pendek A. Jawapan dia adalah A. Jadi 18 A. jawapan dia adalah A. Mana kita? Kena buat satu-satu. Okay. 18 jawapan dia A. Siapa betul yang ni? Kadang-kadang. Alah. Siapa betul Alah. komen? Careless mistake Saya kau. betul. Siapa yang betul komen betul. Komen komen. Bagi aktif sikit. Nanti tidur. Tak ada perlu cikgu. Biasa-biasa je. Okay, nombor 19. Diberi 7S tolak 5T per 6 sama dengan 9, maka S sama dengan berapa? Okay, ini adalah di bawah tajuk rumus algebra. Algebra. Okay. So kita akan buat apa? Kita akan buat 7S Darat sebelah. Darat kanan, sama darat kiri. dengan Oh, okey. Sekejap. Dia ada beberapa option. Option yang pertama kita boleh negatif 5T per 6 tu kita bawa ke sebelah kanan. Ataupun kita samakan pembawah dulu. Betul Sama macam tadi juga. So ini per dengan 1. Jadi dia kena darab apa? Darab dengan 6. Darab dengan 6. Boleh 6. buat macam tu? Boleh kan? So 6 kali 7 kita akan dapat 42S tolak dengan 5T perkan dengan 6 sama dengan 9. 9. Oh, okey. Kita buat step by step ni. Lepas tu kita kena bawa
yang 6 ni kena bawa pergi sebelah sana pula. So dia akan jadi 42S tolak 5T. 9 kali 6, 50. 54. Boleh eh? 54. Okey, kita dah dapat macam tu. Bukan jawab, tapi jawapan dia nak S. Dia nak Jadi S je. okey, kita buang. 42S, Pindahkan negatif 5 ting. 54 tambah dengan 5T macam tu. Tapi dia bukan nak 42S kan? Dia nak S saja. Jadi pindahkan S. S. Pindahkan 42. 42. So dia akan jadi 54 tambah 5T per dengan 42. So jawapan dia adalah D. Yongki. Yongki. Okey. Soalan yang seterusnya, soalan 20. Sekejap je dah separuh je. Alamak, tak masa. Dia beri bahawa P sama dengan 1/5 square root H per Q. Kemudian dia minta kita express H in term of P and Q. Express H, maknanya dia nak H. Dia nak kepala dia H. Jadi kita nak buat macam mana? Jadi antara option yang kita boleh buat ialah 5 ni kita boleh pindahkan. 5 ni pindah ke sana dulu. So, 5 kalau pindah sana dia jadi apa? 5P. Dia 5 jadi P ikut saudara 5P kan? sama dengan square root H per Q. Siapa yang Per Q. macam blur-blur nak tanya terus tanya Kata-kata jalan je. Kalau kamu Okey, tak tanya go. terus jalan je. Sebab cikgu tak nampak kamu. Tak tahu dah tengah buat apa tu. Apalah pula baby shark ni. Saya belum. Okey, 5P sama dengan square root H per Q. Kita bukan nak macam tu, jawapan dia nak H. Jadi square root kena pindahkan. Square root kita kena pindahkan. Macam mana kalau pindahkan? Dia akan jadi apa? Kuasa 2. Kuasa 2. Okey, dia akan jadi 5P kuasa 2. Macam tu. Ataupun kita, bolehlah kita buat step by step lah. H per dengan Q macam tu. Q. Okey, soalan bukan nak H per Q, soalan nak H saja kan? Pindahkan. 5P tu kita boleh pecahkan dia jadi apa? 25 P kuasa 2, betul? Boleh. Per Q, buat satu-satu ni. Jadi kita nak cari H, jadi Q kena buat apa? Q kena pindah. Pindahkan naik ke atas So dia akan jadi 25 P square Q. Q. Rupanya B. B bola. 21 B bola. Okay, cikgu percepatkan sikit. Untuk nombor 20 tadi B bola. Nombor 21 kita nak dapat ini adalah persamaan linear. Persamaan linear. Ini simple saja, so kita akan buat macam ni. 2n. Okay, 2n per dengan 9 per dengan 9 sama dengan yang ketiga pindah sana jadi apa? 1 tambah 3. Okay, negatif pindah dia akan jadi positif. Jadi 2n per dengan 9 sama dengan 4. 2n sama dengan 9 kali 4 36. Jadi n bersamaan dengan 36 per dengan 18. jawapan dia 18. 18 B. Boleh? Boleh. Alright, selesai. Untuk nombor 22. Nombor 22. Ini tekan kalkulator lah. Negatif 2 yang dekat sini. Negatif ni apa maksud negatif? Kalau kuasa negatif tu. Negatif tu, kita pusing kan? Dia akan jadi 1 per 2 per 3. Kuasa 2 macam tu. Boleh? Negatif tu, kalau kita nak buang dia negatif tu, kita pusing dia akan jadi 1. Okay, macam tu. Lepas tu tekanlah kalkulator. Ini bermaksud, ini juga kita juga kalau macam nak tekan kalkulator, ini bermaksud negatif 1 bahagi dengan 2 per 3 kuasa 2 ni. Tekanlah kalkulator 2 per 3 dulu. 2 per 3 buat bracket kan, kuasa 2. Kemudian kita ambil 1 bahagi dengan 2 per 3 tu. So kita akan dapat jawapan dia adalah 9 per 4. Selesai, part tu. Balikkan. Boleh? Okey, untuk nombor 23. Ini adalah Tak boleh. tak boleh. Ada yang salah Pening. nombor 22. Dah pening. Ada. Ada ke? Ada juga salah. salah nombor 22. Alamak. Salah. Yang ni memang kena lari. Ini memang kena lari Sangkut padang. urin. Okey, nombor 23. Nombor 22 ni antara soalan yang wajib jangan salah, rugi. Nombor 23, 404 darab 16 1/2 bahagi Q 1/2.
So kalau tengok yang ni kita boleh potong terus. Yang dua ni kita boleh potong. Boleh potong ke? Boleh kan? So, dia akan Boleh. jadi Q. Ataupun kita buat asing lah. Sekejap, buat asing. Okey, 4 kuasa 4, 4 kuasa 4 darab dengan 16 tu kita boleh tukar jadi 4 juga. 4 kuasa berapa 16? 4 kuasa 2. 4 kuasa 2. Okey. So kemudian dia ada bracket 1/2. Kemudian bahagi tu cikgu letak kat bawah lah. 1/2. Sebab sama je maksud dia kan? Sama je. So sekarang ni kita nak potong. So bila kita potong, ini 2 potong. Okey. So dekat bawah dia akan jadi kat bawah dia akan jadi Q. So sekarang kat atas je. 1/2 ni kita kena ingat dia ada bracket. So bila bracket ni maksud dia akan sini, dia akan ada kedua-duanya sekali. Okey. 4 darab dengan setengah. So kita akan dapat 4 kuasa berapa? 4 kuasa 2. Okay. Sebab 4 darab setengah siapa yang tak tahu 4 darab setengah. Lepas tu yang sebelah sini pula. 2 ni dengan setengah. So kita akan darab dengan 4 kuasa 1 macam tu. Dan hasil dia akan jadi berapa? 4 kuasa 2 16. 16 kali 4 kuasa 1 4 kan? 4 kuasa 2 16. 16 kali 4 64. Dengan Maksudnya kuasa 1/2 tu kena darab dekat dalam you. dia kena darab kedua-dua sekali. Oh, bukan 4 darab 4 lepas tu 2. 2 tu bukan kena tambah dengan 1? Tak boleh? Okey. Dia bukan tambah jangan tambah pula. Dia waktu bila kita akan tambah. Kita tengok kalau siapa yang keliru, waktu bila dia kita akan tambah. Kita tengok kita kena tahu formula dia. M kuasa 3 dengan 2. Satu lagi ialah M kuasa 3 darab dengan M kuasa 2. Ni ada dua benda berbeza. Kalau yang bawah ni kita akan buat macam mana? M kuasa 3 darab. Dia akan jadi M kuasa 5 sebab formula dia kena tambah. Tetapi yang atas ni jangan tambah. Yang ini kita kena buat Darab. M, dia akan jadi M kuasa 6. Ini maksud dia darab. Ni darab terus. Dia tak tambah. Jadi bermaksud yang tadi ni kita kena darab. Kena darab juga. Ingatkan tambah. Okay. Clear yang tu? Boleh. Ya, cikgu. Jadi jawapan dia untuk nombor 23, nombor 23 ni jawapan dia adalah A. Ini ramai orang salah ni. Okey, nombor 24 ni pun cikgu jangka kan ramai yang akan salah. Jadi kita check tengok betul ke siapa yang termasuk antara kategori orang yang selalu salah ni. Okey, jadi cikgu ingatkan kamu siap-siap. Jadi untung siapa yang ada ni. Kita tengok betul ke tak. Ramai orang selalu salah kat part ni. Cari penyelesaian nampak macam mudah je. Macam sama linear je. Okey, cuma dia ada inequality. X tolak 2 kemudian bahagi dengan negatif 6 lebih besar negatif 4. Okey. Macam mana kita nak step? Kita nak mulakan cara dia adalah macam mana? Nak start macam mana? Darab bawah tu darab atas tu je. Okey. Nak darab atas. Okey. So sebabkan dekat bawah ni dia ada negatif kan? Kita hilangkan dia negatif. Macam mana nak hilangkan negatif tu? Kita darabkan semua sekali dengan negatif 1. Boleh tak? Boleh ke kita buat macam tu? Tak tahu cikgu. Tak tahu? Okey, bagus. Tak tahu ni, bagus. Okey. Sebab dia negatif ni, dia duduk bawah, kita tak dia kat atas. Kita tak kat atas pun boleh. Okey. Alah, dramanya. Bila kita tak kat atas, dia akan jadi negatif X tambah 2. Okey. Perkan dengan 6. Lebih besar negatif 4. Macam tu. Boleh ikut? Ni step pertama. Okey, boleh cikgu. Tengok step yang kedua. Kalau macam tak clear nanti bagi tahu Step pertama yang tu. Step yang kedua, okey macam biasa dah. Negatif X tambah 2 lebih besar 6, kita pindah ke sebelah sana. 6 pindah. Negatif 24. Dia akan jadi negatif 24. Macam tu. Betul Boleh. Okey, kita tengok step Okey. ketiga. Negatif X. Okey. Negatif positif 2 pindah sana akan jadi berapa? Negatif Positif. 4. Negatif 2 tu. Negatif
Negatif X, Jadi negatif 26. negatif 26. 26. Macam tu. Betul? Betul. Alamak, hilang mana pula? Jap. Dia marah ni. Okey. Jawapan dia. Okey, sekarang ni step yang keempat apa kena buat? Macam mana nak hilangkan macam mana nak dapatkan X? Kita kena hilangkan negatif, betul? Negatif. Sebab dia negatif Yes. X. So bila dia hilang apa akan jadi? Tukar tanda. Tukar tanda. Ini penting. Jadi jawapan dia adalah A. Memang kena tukar tanda kan cikgu? Ini memang kena tukar tanda. Kenapa dia kena tukar tanda? Dia sebenarnya dia ada satu step dekat sini, dia tukar tanda. Sebab Apa yang banyak kena tukar tanda tu? kita kena kena darab tukar dengan negatif 1. Darab dengan negatif 1. Bila kita darab dengan negatif 1, itu yang menyebabkan dia terpaksa ubah tanda. Oh. Okay. Okey. Ini kamu akan belajar dalam, kalau siapa ambil matematik tambahan, kamu belajar detail dalam matematik tambahan. Dia ada tajuk khas. Tajuk ke tak sama linear kalau tak silap cikgu. Okay. Tak Khas sama yang memang linear. ajar tentang spesifik. Jadi untuk map modern setakat ni je. Jadi jawapan untuk 24A. Siapa betul yang ni? Ada yang betul tak? Ya. Jawapan dia A atau B je. Kalau nak salah pun A atau C je. Kalau nak salah pun C. Kalau dapat B dengan B tu kena mengucap panjang sikit. Salah tu. Okey. Cikgu, saya nak tanya cikgu. Tanya. Kalau katalah kalau saya buat negatif 6 tu saya pergi darab dulu dan negatif 4, itu akan menyebabkan tukar tanda ke cikgu? Kalau kamu darab terus. First step saya buat negatif 6 darab dengan negatif 4. So dia Okey. akan tukar tanda Dia kena. Kenapa cikgu? Kalau V bersuara. Kalian tengok kalau kamu buat macam tu, X tolak 2, kamu terus darab dia akan jadi positif 24 macam ni kan? Betul cikgu? Memang le tak ada Terus tahu. X, dia akan jadi 24 tambah 2 kan? Buat macam tu kan? Betul. Okey. Kemudian X kamu buat 26. Macam tu Okey, dia macam ni Sebenarnya yang negatif ni dia mewakili atas dengan bawah. Dia mewakili atas dengan bawah. So bila kamu bawa yang negatif 6 yang sini, kamu bawa pergi sini, okey. Itu kamu cuma bawa yang bawah. Sebenarnya yang negatif yang atas ni masih lagi ada. Okey. That's why kalau kamu tengok step yang pertama, cikgu tak buat apa-apa pun. Kita tak darab negatif pun. Kita just macam kita letak kat atas je. Kita letak kat atas ni je. Jadi bila cikgu letak kat atas, cikgu letak dekat atas, ini jadi negatif, yang sebelah sini kita jadikan dia jadi positif lawan dia. Macam tu. Dia maksudnya dia darab negatif X, darab dengan negatif maksudnya di sini dia akan jadi darab. Di bahagian sini tadi. Dia jadi negatif sini, satu lagi dia darab sini. So dia akan jadikan hasil dia adalah positif itu. Maksudnya memang kena darab dengan negatif lagi cikgu? Ya. Kalau ikut ni, kalau kamu nak pusing terus, kamu kena darab dengan negatif. Kamu kena matikan negatif dulu. Matikan negatif di sebelah kiri dulu kalau nak kamu nak darab terus. Okey. Tak apa kalau siapa yang tak berapa faham yang ni, nanti mungkin cikgu akan buat satu video yang banyak lagi soalan yang berkaitan dengan ni. Nanti cikgu upload kat YouTube lah. Cikgu akan update dekat Telegram. Nanti tengok kat Telegram lah. Okey. Okey cikgu. Alright. Baru tahu. Rupanya kat sini keliru kan. Okey, kita tengok soalan nombor 25. Soalan nombor 25. Cari median bagi ketinggian. Median tu apa? Median tu tengah. Median ni tengah. Ni siapa salah ni memang alamak. UPSR kan dah belajar? UPSR dah belajar kan? UPSR pun kalau kita nak cari median, kita kena cari tengah-tengah. Tapi kita kena buat apa? Kita kena susun nombor. Kena susun nombor yang paling kecil dulu. Maknanya 150 lagi. 162 dan seterusnya lah Kemudian kamu pilih yang tengah-tengah. Okey, ini cikgu tak tunjuk lah. Jadi 25 jawapan dia adalah D, bola. 170. Okey, 170. Tengah-tengah dia. Susun dulu nombor, kemudian pilih yang tengah-tengah. Okey, selesai untuk nombor 25 B. Untuk nombor 26. Kita tengok nombor 26. Nombor 26 inilah di bawah tajuk statistik. Okey, di bawah tajuk statistik.
26 ni memang pening sikit juga. Pening, okey. Simple je kalau kita tengok sini, dia sebenarnya dia minta kita lukis carta pie. So dia minta kita lukis carta pie. Ya, disebabkan dia ada 3, mungkin dia akan jadi 3 lah. Macam tu. Emas, perak, gangsa. Ini contoh je. Berapa sudut tak tahu. Jadi kita kena kira nanti. Dia minta kita dapatkan sudut nanti. Dia minta kita dapatkan sudut sektor bagi gangsa. So maknanya dia minta sudut gangsa nanti kita nak cari. So macam mana kita nak cari sudut gangsa? Nanti relax. So kita kena tahu macam ni. Kita kena tahu jumlah keseluruhan bagi sudut dulu. Jumlah bagi keseluruhan bagi sudut berapa? 360. 360. Nanti kita akan darablah dengan 360. Okey. Kalau kita baca soalan kata total keseluruhan pingat adalah 90. So maknanya total kat sini 90. Total 90. Semuanya. Tak saya cari X tu. Oh, okey. Yalah kan? Jadi step yang pertama, 21 tambah dengan 2X tambahkan dengan X sama dengan 90. Bolehlah cari X. 3X sama dengan 90 tolak 21. 69. 69. Jadi X sama dengan 23. 23. Jadi gangsa ni kita dapat 23. 3. Okey, dah selesai dah satu part situ. Jadi kita tahu bilangan dia 23. Cuma sekarang ni macam mana cara kita daripada bilangan nak cari sudut? Cara dia adalah 23. Dia macam mana nak cari peratus? 90 23 per dengan total keseluruhan 90 darab 360. 360 darjah. Ini cara nak cari sudut. Kalau nak cari peratus, darab 100. Ini tekan kalkulator lah. 23 per 90 darab 360. Sama dengan berapa? Ini kalau tekan dapat 92. 92. So jawapan dia adalah B, bola. Oh. Dah lama tinggal kan? Ini yang tingkatan 3 dulu kan? Kita revise balik. Alright. Okey, nombor 27. Hitung min bagi skor. Min, apakah formula bagi min? Min dekat sini kan? J dekat sini. B dekat sini. So kalau nak cari min, min bersama dengan jumlah bagi dengan bilangan. Betul Jangan. Okey, jumlah. Jadi kita kena tahu nak cari min, kita kena tahu J bagi dengan bilangan. So bilangan dia berapa? Bilangan dia Ni bilangan kira yang bawah ni, kekerapan ni. Tambah semua ni. Total berapa? 35. 35. Okey, ini adalah bilangan dia. Okay, kita letak bawah. Okey, macam mana nak cari jumlah? Jumlah Nak cari jumlah, kita kena darab dengan buat atas darab. Maknanya 1 darab dengan 8. Macam tu Tambah 2 kali 5. 2 kali 5. Tambah 7 kali 3, 21. Tambah 4 kali 1, 4. Tambah 8 kali 5, 40. Tambah 66, 36. 36. Okey, macam tu. Lepas tu tekan calculator. Dapat berapa? Kamu akan dapat jawapan dia adalah berapa ni? Jawapan. Okey, C 34. Boleh dapat yang tu Sebab ini yang tingkatan 1, 2, 3 dulu. Nak study balik malas ni. Lebih baik tahu terus. Okey, nombor 27 dah selesai. Kita tengok soalan nombor 28. Antara graf berikut yang manakah mewakili Y sama dengan Jawapan dia C C. Oh, okey. Okey, selesai. Cikgu teruskan untuk soalan nombor 29 Antara graf berikut yang mana mewakili Y sama dengan negatif 9 tambah 3X. Y sama dengan negatif 9 tambah 3X. Okey. Ataupun kita susun dia, kita kalau nak buat ni kita susun bagi cantik sikit. 3X kat depan. Tolak 9. Boleh. Tolak 9 ni merujuk kepada apa? Tolak 9 ni? Pintasan Y. Pintasan Y. Jadi bermaksud pintasan bagi Y kalau negatif 9 dah kumpul lah A salah. B pun salah. Betul?
Jawapannya C ya. C positif. Okay, Oh, jawapannya C terang-terang ataupun lah jawapannya C kau. ha? C. Jawapannya C ya. Jawapannya C. Jawapan dia adalah C. C. Jawapan dia C. Kenapa D salah? Sebab tu negatif 3. Sebab tu negatif 3. Alright, selesai. Sebab tu negatif 3. Ayah terang banyak sangat kan? Okey, selesai. Nombor 29. Nombor 29. Antara berikut yang manakah adalah persamaan bagi graf tu? Oh. Ni pening ah. Negatif 64 ni merujuk kepada pintasan bagi Y juga. Betul? Y. Jadi jawapan yang confirm salah jawapan apa? A confirm A. salah. A, confirm D. salah sebab positif. D pun confirm salah. A. Betul. A, D. Jadi jawapan dia antara B dengan C. Sebab dia negatif 64. B pun negatif C. 64. So jawapan dia apa? C jawapan dia. C. Kenapa C? C sebab dia negatif 4x Negatif positif. Okay, 4. sebab ni sebab negatif ni. Boleh? Selesai. Boleh. Okey, tajuk yang seterusnya ialah kita dah pergi. Wah, Set. sebenarnya dah 30 dah Set. soalan. Kenapa SPM tanya 30 soalan Kenapa tak tanya 100 lah? Oh boy. 100. Melawang dah tak. 30 sikit sangat lah. Tengok, sekejap je dah 30 soalan ke 30 dah. Okey, soalan nombor 30 ialah tentang set. Okey, macam mana cara kita nak buat untuk soalan set? Kita boleh guna kaedah teknik nombor, kan? Teknik nombor kita buat macam ni. Set ni bagus sebab dia keluar kita satu, kita dua berkeluar juga kan? Lagi untung lah. Jadi kita faham konsep yang sama. Kamu kena tahu ada berapa benda dalam ni. So saya tengok ni ada 3 benda. Yang pertama adalah set semesta. Kemudian yang kedua adalah set M. Yang ketiga adalah set N. Okey, macam tu kan? Okey, kita keluarkan M dulu. M adalah huruf apa? I, I, C, C, K, J, H, D. Betul Habis. betul. Untuk N pula, N ada H, E, H, D, E. E. Betul? Betul. Semesta tu semua sekali lah. Semua F, N, sekali. G. Okey, cikgu buat macam mana? I, C, J, K, D, H. Lepas tu E, F, G. Macam tu kan? Okey, ada satu benda lagi yang kita kena buat, terus buat adalah kena buat M prime dan N prime. M Tanda. prime. Okay, M prime ni bermaksud apa? M prime? Selain. Selain selain M. daripada huruf-huruf yang ada ni, selain dia huruf apa? Iaitu F, E, G. D, E, lagi? F, G, F, F, G. Macam tu. Betul Kalau N tanda pula, M prime ni? Selain pada H, G, E. Selain daripada H, D, E tu adalah huruf N prime. M prime. Selain pada N prime adalah M prime. Ataupun kita tulis satu-satu So kalau kita tulis, kalau cikgu tulis balik huruf dia yang ni apa dia? I, C, J, K, F, G. C, F, F, G. G, G, I, J, K. 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 Ada lagi tak? Tak. Tak. Ada. Tak ada. Jadi soalan minta kita selaraikan semua unsur N tanda. So yang inilah jawapan dia. Betul Dia B Jawapan dia adalah B B. pula. Yes, betul. Betul Betul. Okey, kita tengok satu lagi soalan. Tajuk set juga. Bagus. Keluar nombor 9 kan. Okey, cara yang sama juga kita akan buat tu. Jika set semesta ABU abu. Apakah unsur-unsur bagi set B? N. N tu maksud dia apa kalau yang ni? Ni apa? Intercept. Bertindan. Persilangan. Persilangan. Kita boleh buat sama macam tadi. Kita keluarkan huruf B, kita keluarkan huruf C, betul? Okey, apakah nombor-nombor yang berada dalam huruf B? Bola. Oh, dia ada 3. Bola. Kita buat 3 sekali. 3, 4, 6, 5. Kalau A ada 8, 3, 5, 4, 4, 6, 9. Kalau B 3, 2, 4, 6, 5. 4, 6, 5, 2, 2, 7. 1. 1 pun ada. Okey, kalau C
527. 527. Okey, sekarang apa yang kita kena tahu adalah B prime. Warna biru. B dan C yang bertindak. Okey. B prime. Alamak. So B prime dia adalah B prime. Dia adalah 8, 9. Betul tak? 29. Selain pada yang nombor yang dekat B ni kan? Selain pada nombor yang situ, yang ada adalah 8 dengan 9. Betul Betul, betul. Okay. Kalau C prime pula. C prime. 3, Selain pada 4, huruf C 6. lah. Selain pada 5, 2, 7 tu ialah nombor apa? Selain pada yang C ni prime. C prime. Selain pada ini, nombor-nombor yang ada dekat C prime adalah 8, 9, 3, 4, 6, 9, 1. 6, 1. Okey. Selesai Pak tu. Sekarang kita baca soalan. Soalan apa? Soalan kata dapatkan B bersilang dengan huruf C. C prime. Huruf B. 8, 9. 3, 4, 6 lah. 3, 4, 6. A. Kita huruf B dulu. Kemudian dia bersilang dengan C tanda. So kita tengok ni B, dia bersilang dengan C tanda yang ni. Macam tu. 3, 4, 6. Jadi bersilang bermaksud ialah nombor yang sama kan? Okey, apakah nombor yang sama? B prime dengan C yang 3, 4, 6. 3, 4, 6. 3 sama, 3 ni sama, 4 sama, 3, 4, 6, 1. 6 pun sama. 1 sama tak? 1. Sama. Tak ada. Ada 1. 1. Jadi jawapan dia 31. B. 1, 3, 4, 6. Semua ada. B. Selesai. Menang dia. Okey, soalan nombor 32. Yang manakah yang garis yang berikut kecurunan dia ialah 1/2. Apakah formula bagi kecurunan yang berpintasan ni? Formula kecurunan apa? Y, MX plus C. MX plus C. M, X plus. YX plus C. Macam ni Ada yang lain? Betul ke? Y equal to MX plus C. Okay, sorry. Saya silap dengar. Y, MX plus C. Ni satu kan? Ada satu lagi formula dia kan? Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okay. Kemudian tak cari gradient Y ni. tolak Y1, X2 tolak X1. Tapi ni biasanya dalam XMAT pakai kan? Dalam Math Modern biasa kita pakai YMX plus C sebab dah cukup. Kalau XMAT memang kena pakai yang tu. Dan ada satu lagi formula. Apa formula dia? Mencari kecurunan. Negatif Y per X. Yang kita wajib tahu ni. Negatif B per A. Jangan tak tahu Kalau soalan tu melibatkan pintasan, ini pintasan. Ini maksudnya ini Y pintasan. Pintasan. Ini pun pintasan juga. Sebab dalam gambar rajah ni semuanya melibatkan pintasan. Dan dia nak jawapan dia mesti 1/2. Jadi 3/2 jawapan dia apa? Kalau tak tahu, kita kira lah. Kira kalau cari kecurunan ni, negatif Y per X. Apa jawapan dia untuk yang ni? Negatif Y dia berapa? Y dia adalah 4, X dia 2. So ini dapat negatif 2. Adakah sama dengan jawapan yang dia nak? Sama. So ini salah. Ini salah. Kalau B, check dekat B pula. Okay. Mula dia negatif Y. Y dia 4. X dia negatif 1, 2, tak. Ini dapat 2. 2. C. Formula dia negatif Y. Y dia negatif 2. X dia negatif 4. Hasil dia? Betul. 1/2. Negatif 1/2. Negatif 1/2. Yang dia nak 1/2 sahaja. 1/2. Confirm dah Jawapan dia adalah B. B. Negatif 1/2. Untuk D, confirm kita akan dapat 1/2. Okey, selesai part tu. Okey, soalan yang seterusnya, soalan 33. Okey, kita tengok soalan 33. Apakah formula yang kita perlu pakai? Untuk soalan 33 ni adalah dia bagi 3 titik. So kalau kita lakar sikit, kalau cikgu lakar dia akan jadi macam ni. Pertama sekali dia kata K sama dengan 9 negatif 4.
9 negatif 4 mungkin duduk kat bahagian bawah ni. Inilah K. 9 negatif 4 macam tu. Lepas tu dia kata L sama dengan negatif 5, 3. Negatif 5, 3 mungkin kat atas ni lah. L negatif 5, 3. Boleh macam tu? Lepas tu satu lagi ialah 9 negatif 3. Mungkin kat atas sikit. 9 negatif 3. Ini adalah huruf M. Okay, M. Okey, kalau cikgu sambungkan, dia akan jadi macam ni. Okey. Lebih kurang macam tu. Okey, lebih kurang macam tu. Kemudian soalan kata, N adalah titik tengah garis lurus KL. N, mungkin N tu tak tahulah kat mana. Mungkin dekat sinilah N tu. N tu mungkin dekat situ. Okey. N tu mungkin dekat situ. Dan formula dia adalah X, Y. Okey, macam mana nak cari N? N tu ialah titik tengah. Macam mana nak cari nilai N? Midpoint. Midpoint punya formula lah. Okey, X1 tambah X2 bahagi 2, Y1 tambah Y2 bahagi 2. Ini siapa yang tak tahu formula dia. Okey, X1, X2. So maksud dia X1, X2 ni ialah kita ambil nilai K dengan nilai L. Ambil X dulu, negatif 5 tambah dengan X, ini tambah X2 9 bahagi 2. Y1 pula, kita ambil yang atas kat L tu, 3 dengan Y2 dekat sini negatif 4. Bahagikan dengan 2. Jadi negatif 5 tambah dengan 9 sama berapa? 4. 4 bagi 2? 2. 3 tolak dengan 4, negatif 1. Negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2. 1 per 2. Jadi N bersamaan dengan negatif 1 per 2. Dah selesai dah part situ. Kita dah selesai untuk dapat N. Okey, sekarang dia minta kita dapatkan kecurunan bagi N, M. N bagi ke M. Maknanya kita akan pakai formula X, Y2 tolak Y1. Okey, cikgu tak tulis kat sini Kita akan pakai formula Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey, macam tu. Okey. Y2. Okey, tengok kita akan ambil cikgu tulis kat atas ni dulu Nilai M adalah 9 negatif 3. Nilai N adalah apa tadi? 2 negatif 1 per 2. Macam tu Betul? Betul. Okey, kamu ambil Y2 tu yang atas boleh. Kita ambil yang atas tolak yang bawah. Boleh Sebab dapat positif nanti. Okey, negatif 3 tolak dengan tengah macam ni. Bahagi dengan X2 9 tolak X1 tolak 2. Jadi kita tekan kalkulator yang atas dapat berapa? Negatif 3 tambah dengan 0.5. Kita akan dapat negatif 2.5 bahagi 9 tolak 2 dapat 7. Tekan kalkulator ni. 2.5 bahagi dengan 7. So kita akan dapat jawapan dia adalah negatif 0.35. Ambil nombor pecahan lah. 5 per 14. Boleh? Boleh. Itu jawapan dia. Negatif 5 per 14. Tak ada jawapan kan? Yang ni cikgu salah. Okey. Betulkan dekat jawapan. So kalau ikut yang dia jawapan yang bagi skema ni, dia bagi negatif 3 per 7. Okey, jawapan dia yang betul ialah negatif 5 per 14. Per 14. Boleh? Boleh. Selesai part tu. Sikit lagi. Kita nak pergi sikit lagi. Soalan yang seterusnya adalah soalan 34. Ni bawah tajuk apa ni? Soalan 34. Probability. Tentang kebarangkalian. Wah, ini best ni, kebarangkalian ni. Probability sangat best. Terutama kali probability dalam matematik tambahan, dia lebih deep. Ini memang best. Okey, kita tengok. Sebuah kotak menggunakan 51 biji guli dalam 2 warna. Okey, cerita dia tentang 2 warna, kuning dan putih.
sebiji guli dipilih secara rawak, kotak tu keberangkalan sebiji nak baca pun payah. Sebiji guli kuning dipilih adalah 11/17. Cari bilangan guli putih. Okey, kalau macam ni cadangan cikgu, kalau probability ni kamu buat kotak. Kamu buat kotak macam ni. Dia kata tentang warna kuning dengan putih kan? So kamu buat macam ni Kamu buat kotak kuning, satu lagi putih. Macam tu. Lepas tu bawah ni total. Dan kotak tu kamu buat kolom dia macam tu. Okey. Yang ini ialah N merujuk kepada bilangan. Satu lagi ini adalah P. Ini merujuk kepada probability. Keberangkalian. Kamu buat macam tu, senang. Buat kotak sendiri. Walaupun dia tak bagi kotak, kamu buatlah sendiri. So lepas tu kita masukkan maklumat dia. Dia kata, kalau kita baca sini, first kali cikgu nampak, maklumat yang dia bagi ialah 51. So 51 tu lah merujuk kepada total. Letak kat bawah tu. Boleh? Itu langkah pertama. Lepas tu kita baca lagi ayat. Keberangkalan sebiji guli kuning ialah 11/17. So kuning 11/17. So kolom probability. Tak macam tu. Boleh? Ikut Cari bilangan guli putih yang soalan dia kata cari bilangan guli putih yang perlu ditambah ke dalam kotak tu supaya keberangkalan sebiji guli kuning adalah 11/29. Okey, tak apa. Jadi kalau kita dah tahu sini 11/17. Okey, boleh tak kita dapatkan dekat N dekat bahagian sini? Tengok warna hijau ni, yang sini. Warna biru tu. Boleh tak cari situ? Boleh. Macam mana nak cari probability situ? Macam mana nak cari bilangan? Bilangan yang dekat bahagian sini? 6/17 darab 51. 6/17. Kenapa 6/17? 17/17 tolak 11/17. Okey, 11/17 darab dengan 51. So kita dapat nilai dia 33. Boleh? Okey, kita dah dapat 33. Jadi kita cari satu lagi kolom dekat P, dekat putih. Ni kuning, ni putih, yang bahagian putih ni. Kita boleh dapat kan sebab 33, sini 51, automatik kita boleh dapat yang kolom dekat bahagian sini. Kita buat petak ni. Boleh kan? Di cara dia 51 tolak 33. 18. Okey. Kita dah dapat sini nilai dia 18. 18. Okey, 18. Untuk probability boleh tak kita dapatkan probability di bahagian sini? Boleh. Macam mana nak cari dia? 17/17 tolak 11/17. Okey, 17/17 ataupun 1. Biasanya 1 tolak 11/17. Samalah maksud dia, 17/17. Okey. Asal dia semua probability 1. Jadi tolak dengan yang ni, tolak yang kuning, kita akan dapatlah yang putih. Jadi yang 1 tolak 11/17 kita akan dapat berapa? 6/17. Kita akan dapat 6/17. Okey. Kita dah dapat kat situ maklumat 16/17. Kemudian kita baca soalan. Soalan kata cari bilangan putih yang perlu ditambah ke dalam kotak itu supaya keberangkalan sebiji bola kuning ialah 11/29. Supaya dia boleh jadi 11/29. Yang dia nak ialah bilangan guli putih. Jadi kita akan buat macam mana? Kita akan pakai, kita kena tahu formula bagi probability. Nak cari probability ialah NA per dengan ND. Betul ke formula ni? Betul tak formula ni? Semua diam je? Okey. Kalau tak tahu, so ini ialah bilangan yang kita nak cari. Ini ialah total. Samalah macam tadi tu. Ini bilangan. Okey, bawah tu ialah total. P ni ialah probability apa yang kita nak. So kalau soalan ni kata dia minta kita cari probability untuk bola putih. Bola putih Jadi cikgu akan buat macam ni. Cikgu samakan dulu. Okey. So kita kena tahu probability guli putih yang perlu ditambah. Probability guli putih dia minta kita cari bilangan tapi kita kena tahu probability untuk guli putih dulu. Yang dia bagi ialah 11/29 ni ialah yang kuning punya. Ni yang kuning punya. Jadi kita boleh buat apa? Kita boleh buat 1 tolak 11/29 untuk dapatkan probability bagi bola putih. Probability bola putih 18/29. So kita akan dapat 18 per 29. 29. So kita akan tak dekat sini lah.
cikgu letak sini. 18/29. Probability putih. Macam tu. Okey. Lepas tu kita kena tahu bilangan. Bilangan apa? Bilangan bola putih lah. Okey, bilangan putih. So berapakah bilangan putih? Bilangan putih adalah 18. Betul? 18. Betul. Cuma dia kata kalau dia tambah dengan satu lagi bilangan, sebab dia kata cari gula putih perlu ditambah ke dalam kotak tu. Jadi kita tak tahu, kita letak je nilai dia adalah X. Boleh? Boleh. Satu benda yang Boleh. kita total pula, total keseluruhan 51. Kemudian bila masuk bola baru pun X juga, dia jadi macam tu juga. Dan soalan minta kita cari bilangan gula putih yang perlu ditambah. Yang perlu ditambah itu merujuk kepada huruf X. So bolehlah selesai. Ini perlu tunjuk tak? Ini kamu try kira tengok macam mana nak cari X. Ini persamaan linear. Darat silang. Darat silang. So kita akan dapat nilai X bersamaan dengan satu nombor. 36. 36. Okey. Ini cikgu tak tunjuklah macam mana cara nak kira ni. Okey, X bersama dengan 36. Selesai lepas tu. Ni pindah X belah X, lepas tu belah benda lain lah juga. Bila kamu nak buat darat silang jangan lupa buat bracket lah Jangan lupa buat bracket. Bila nak silang buat bracket. Sebab dia ada dua term kat situ kan. So buat bracket. Takut lupa. Okey cikgu. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan nombor 35. 36 dah 34 dah selesai. Kita ada satu lagi soalan. 35. Okey, macam mana cara nak dapatkan soalan 35? Sikit je lagi. Soalan minta kita dapatkan nyatakan kebarangkalian bagi nombor perdana. So kita kena tahu lah nombor perdana dulu. Cari nombor perdana. Okey, formula dia sama. NA per dengan NB. So NB tu adalah bilangan keseluruhan. Bilangan keseluruhan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9. Okey, bilangan nombor perdana je. Nombor perdana ada berapa? Ada. Apakah nombor perdana tu? 23 nombor perdana. Lagi? 23, 41, 41, 53, 53, 73. 73. 73 nombor perdana ke? Confirm? Confirm. Okey, 4/9. Jawapan dia adalah B. Jawapan dia adalah B. Boleh? Boleh. Okey, nombor 36. Nombor 36 adalah bawah tajuk variation. Okey. 36 variation dalam bahasa Melayu apa? Variation ke? Ubahan. Variasi kan? Variasi. Variasi. Okey. 36 jawapan dia adalah C, cicak kobeng. Okey, boleh tunjuk tak yang ni? Tunjuk ego, tunjuk. Tunjuk Okey. Sebab nak habis Tunjuk dah. ya, working Tunjuklah 36. 36 ni kita akan buat macam ni. T ubahan tu kita kena ubah dia. Bila kita ubah dia kalau kita letak sama dengan K S kuasa 2. Kita tak pemala. Apa-apa huruf pun boleh. Tak nak tak K tu, tak huruf lain pun boleh. So apa yang kita nak buat, bila dia bagi dalam kotak macam ni, dia bagi soalan macam ni, kita kena compare. Cara nak compare lah, kita cari K je. Kita akan buat K sama dengan T per S kuasa 2. Okay. Jadi kamu kena test satu-satu lah. Test satu-satu. Test satu-satu ni merujuk kepada apa? Contohnya, yang ini S, tengok cikgu buat T tu ialah 1, S dia adalah 1 kuasa 2. So jawapan dia adalah 1 juga. Jadi K dia sama dengan 1. Betul? Kemudian ni cikgu try untuk A Kita ambil 2 pula. T tu adalah 16. Okay. S dia adalah 2 kuasa 2. So 16 bagi dengan 4 sama dengan 4. Jadi K dia tak konsisten. K dia tak sama. Betul tak? Jadi K dia tak boleh. Dia sepatutnya semua K tu mesti 4. Sepatutnya dia mesti sama, konsisten. Sebab K tu maksudnya konsisten, pemala maksudnya konsisten. Jadi kamu cari K bagi setiap ni. Cari K je, K dia sama dengan berapa? Memang sama tu. Dia wajib sama sebab K tu maksud dia pemala, sama. Okey. Kita tengok jawapan C tu memang betul. Jawapan dia kalau kita tengok tu K dia akan sama, semua sama. Dia masuk nombor tu sama. Okay, selesai Bila faham yang tu
Okey, nombor 37. Nombor 37, ini cikgu tunjuklah nombor 37. Nombor 37 diberi bahawa n berubah secara songsang dengan punca kuasa 2n. N buat kat atas ni lah. Okey, sekejap. N berubah secara songsang. Songsang dia akan bawah punca kuasa n. Betul kan? Betul kan? Berubah secara songsang punca kuasa 2 n. Itu step pertama. Selesai. Step kedua. N bersamaan dengan K 1 punca kuasa M. Macam tu. Boleh? Boleh. Okey, masukkan nilai. N bersamaan dengan 2. Kita cari K dulu M bersamaan dengan 9. Macam tu. Boleh cari K? Punca kuasa 29 bersama dengan 3. 3 tu bawa pergi sana. Darab dengan 2. So dia akan dapat 6. Jadi K sama dengan 6. Kemudian step yang ketiga kita mula balik. Buat balik step yang ketiga. Mula balik. Sebab dia kata cari N apabila M tu sama dengan 36. Mula balik. Kita akan buat N bersamaan dengan K. K adalah 6. 1. Punca kuasa M. M dia adalah 36. Okey, punca kuasa 2 36 sama dengan 6. 6 dengan 6 jadi N sama dengan 1. Jawapan dia adalah A. So betul ya ni? 36 dah selesai. Okey, boleh kita teruskan 38? 37? A. Kita teruskan satu lagi. 38. Step pertama. Kita akan buat P sama dengan KQ kuasa 2 per dengan R. Macam tu. Okey. Lepas tu kita masukkan nilai yang dia bagi. Nilai dia bagi sama dengan 10. Ada yang tak faham Ego. Tak faham? Yang mana? Yang tadi. Yang tadi. Okey, kita stop dulu. Tengok yang tadi dulu. Okey, dekat mana yang tak faham Bukan saya, ada orang. Ada orang. Okey, siapa yang tak faham tu? Tolong bersuara sikit. Kat mana? Hadirah. Hadirah. Mana Hadirah ni? Dia kata tak faham semua. Tak faham semua? Oh, nombor 37. Nombor 37 tak faham semua. Okey, macam ni cara dia. Kita baca, kalau Hadirah padam soalan dia dulu. Kalau kita baca sini, kita nak kena buat persamaan. Persamaan yang ni. Macam mana cikgu dapat persamaan ni? Cikgu baca satu. Dia kata N, yang ni. Okey. Berubah secara langsung. Benda ni. Simbol tu. Dengan punca kuasa 2M. Benda ni. Punca kuasa 2M. Okey. Kenapa dia duduk bawah? Kenapa dia duduk di bawah? Kenapa cikgu tak buat N punca kuasa 2N? Sebab dia adalah dia kata songsang. Songsang tu maksud dia duduk di bawah. Inversely. Inversely ni. Bahasa Inggeris dia inversely. Dia duduk bawah. So bila dia tulis inversely tu, so kita kena letak dia duduk di bawah. Duduk di bawah. Macam tu. Itu step pertama. Dah selesai step pertama, kita kena buang simbol dia. Kita kena buang simbol ni. Nak buang simbol tu, kita letaklah apa-apa huruf. Cikgu letak huruf K. Sebab kita nak buat letak sama dengan. So cikgu letak sama dengan je, cikgu buang simbol tu, cikgu letak K. Salin balik macam tu. Okay, apa yang jadi? Ya, simbol ni hilang. Boleh Jadi N sama dengan K 1 per M. Lepas tu apa? Cikgu masukkan nilai yang dia bagi ni. First ayat dia bagi ni. N sama 2. Masukkan dekat sini. N sama 2. M sama dengan 9. Cikgu masukkan dekat M sama 9. Jadilah dapat nilai K. Macam tu. Habis step yang kedua. Lepas tu cikgu mula step yang ketiga pula. Jadi step yang ketiga, ayat yang bawah pula. Ayat yang bawah ni. Dia kata dapatkan nilai N apabila M sama 36. Jadi kita pakai formula yang step yang kedua yang tadi tu. N sama dengan K dah kita dapat tadi 6. 1 per dengan 36 yang soalan yang dia bagi tu. Tarik masuk situ. Kemudian selesailah dapatkan nilai N sama dengan 1.
Okey Kalau tak faham lagi nanti boleh tengok balik video ni. Video nanti cikgu akan letak dekat YouTube. Tengok ulang-ulang kali. Faham. Okey, kita tengok soalan nombor 38 pula. Konsep dia lebih kurang sama juga. Kita tengok soalan 38 So, step yang pertama, cikgu nak buang simbol ni. Simbol tu cikgu akan tulis P sama dengan K. Buang ni simbol tu dia letak K terus. Q kuasa 2 per dengan R. Itu step yang pertama. Step yang kedua ialah cikgu akan masukkan nilai dia. Nilai P tu bersama apa tu? Cikgu dah bulat tu 10, so letak je 10. Okey, kita nak cari K dulu. So Q sama dengan 4 kuasa 2 per dengan 8. Macam tu. So boleh tak kita cari K? Jadi K sama dengan berapa? Tolong kira sekejap. 80 sama dengan K 80 bagi dengan 16. So dapat 5. Betul 5. Okay. So kita dah dapat K sama dengan 5. Dah selesai. Step pertama selesai. Sekarang kita kena buat step yang kedua. Step yang kedua ulang balik. Ulang balik. Guna balik formula yang sama. K, Q kuasa 2 per R. Mula balik. Okay. Kita mula balik. So kita tengok pula maklumat yang bawah. Apa dia? Ganti yang baru lah. Ya, ganti yang baru. Okay, kita ganti yang baru. So cara dia macam mana? Kita ganti je. Dia minta dapatkan P. K kita dah dapat dah tadi. K sama 5, masukkan 5. Q sama dengan 4 ni yang dia bagi tu. 4 kuasa 2 bahagi dengan R. R tu ialah 5. Tekan kalkulator. 4 kuasa 2 16. 16 kali 5 bahagi dengan 5. Jawapan dia adalah 16. 16. Masukkan je. Masuk je. 16. Jadi 38 A. Wah, nak habis dah sikit lagi. Kita akan habis. Ini tajuk apa ni? Last. Dua tajuk yang terakhir ni ialah metrik. Betul Okey, metrik kalau kertas satu dia akan keluar metrik dia akan keluar darab ataupun tambah tolak je. Betul kan? Sebab bahagi punya metrik akan keluar dalam kertas 2. Kertas 2. Okey. So untuk soalan 39 macam mana cara nak buat? Kita kena tahu metrik dia. Kena tahu baca metrik. Metrik kalau negatif 6, 6. Ini kita baca dia metrik apa? Kita baca baris dulu ke lajur dulu? Baris. 1 kali 1. 2. Okay. Ini ialah baris. Maksud dia ni. Baris ni. Okay. Baris. Yang satu lagi tu yang A negatif 2. Kita baca lajur. Okey. Ini ialah 2 1. Sekejap saya kecilkan sikit. Okey. Yang ini kita baca dia 2 1. Yang ni kena clear dulu. Ini wajib kena clear Siapa-siapa yang macam confused, ini kena tahu macam mana cikgu dapat 2 kali 1. Ini maksud dia ni ni 1, ini 2. Ini 2. Inilah 2 dia. Kemudian kita baca baris pula 1. Okey, bila dah dapat macam ni, kita kena tahu hasil dia. Hasil dia nanti kita akan ambil yang hujung ni. Hasil yang kita akan dapat nanti adalah mesti 1 kali 1. Metrik 1 kali 1 maknanya 1 je lah. 1 nombor je lah kat sini. Jadi macam mana kita nak dapatkan macam tu? Cara dia adalah besarkan dia. Kita akan buat macam ni. Ini darab yang sini, bawah ni kena darab bawah sini. Ini bermaksud negatif 6 kali A dapat 6 negatif 6A tambah dengan 6 kali 2 negatif 12. Samakan dengan 18 macam tu. 18. Jadi negatif 6A sama dengan negatif 12 bawa pergi sana dia akan jadi positif 10. 30. Jadi A bersama dengan 5. 5. Jadi 39 jawapan dia adalah C. Negatif. Boleh? Okey, soalan yang terakhir. Perkara yang sama juga kita akan buat. Tengok perkara yang sama kita kena check metrik dia dulu. So ini metrik dia adalah 1 kali 2. Betul? Sekolah dia pula 2 kali 2. Hasil dia kita kena tengok yang hujung. 2. 1 dengan dapat 2. Okey, maknanya dia akan ada kotak sini satu lagi kotak sini. Betul? Betul. Okey. Jadi
Jawapan A salah, jawapan B dah confirm salah. Kita hanya ada dua jawapan saja. Sama ada C dengan D saja jawapan kita. Okey, macam mana cara kita nak tentukan? Okey. Darab macam tadi. Okey, kita kena darab dia. Tengok cara dia, macam mana kita nak darab dia. Kita nak cari yang sini dulu Ini cikgu letak A, ini cikgu letak B, boleh Kita nak cari yang matrik A dulu. Macam mana nak cari matrik A? Tengok warna hijau Kita tarik ni, kita darab yang sini. Yang ini kita kena darab sini. Betul kan? Yes. Boleh. 7 kali 2 dapat berapa? 14. 14. Tambah dengan setengah kali negatif 4. Negatif 2. Negatif 2. Negatif 2. Macam tu. 2. Apa dia? 12. 12. Macam tu. Confirm lah jawapan dia C kan? Tapi tak apa, kita kira juga. Betul ke yang sebelah sana tu 12? So macam mana yang 12. dapatkan B pula? Okey, nak cari B pula yang warna merah ni. Sama juga. 2 ni kita kena darab yang sebelah sini. 1/2 ni kita kena darab yang sebelah sini. Okey, 2 kali dengan 4 kita akan dapat 8. Tambah 4. Tambah dengan 4. So hasilnya kita akan dapat 12. Jadi jawapan dia adalah C. Boleh ikut? Okey, boleh tak? Kira berapa dapat? Semua sekali. Komen dekat bahagian tu Siapa yang dah selesai, tolong komen dekat bahagian tu. Berapa markah dapat? Semua orang komen. Ada tak yang dapat 40/40? Nak tengok muka sikit? Maaf cikgu, saya masuk lambat sikit. Okey. Baca komen. Ada orang dapat 37. Ada orang dapat 37. Oh, ada yang dapat 37, ada yang dapat 38. Soalan dia tanya 38 apa? 38A. Jawapan 38A Jawapan 38 tadi, jawapan dia adalah A. Okey, ada yang dapat 34. Ada yang tak faham langsung soalan nombor 37. Okey, tak apa. Siapa yang tak faham ni, nanti cikgu akan buat video khas Setiap topik cikgu tengah buat, setiap topik tu cikgu akan tengah buat, nanti cikgu akan letak dekat YouTube. Mungkin dalam seminggu lagi akan siap Nanti you all boleh ambil dekat YouTube. Okey. Alright. Okey, cikgu rasa setakat ni saja tahniah pada siapa yang dah join ni. Cikgu harap semua sekali dapat manfaat. Jadi kita selamat kembali ke sekolah siapa yang tingkatan 5. Selamat kembali ke sekolah pada minggu depan kan, dah nak start Jadi cikgu ucapkan mudah-mudahan kamu dapat masuk dalam keadaan dah dapatlah persediaan Jadi cikgu akan buat lagi. Siapa yang ada kapasiti, kalau tak duduk asrama kalau duduk asrama mungkin susah sikit kan. Siapa yang duduk rumah mungkin ada kapasiti. Jadi cikgu akan buat lagi insya-Allah dalam yang form 4 cikgu. Macam mana? Buat yang form 4. Form 4. Form 4 ni cikgu tak buat sebab nanti cikgu buat jugalah, nanti cikgu akan buat juga. Cuma yang ni cikgu tak buat sebab dia baru belajar beberapa bab, lepas tu dah PKP kan. Lepas tu ajar tak tahu apa. Kalau dia dah belajar kat sekolah, tak apalah juga kan. Tapi tak apa, nanti akan datanglah cikgu untuk form 4 ni akan datang. Tapi untuk keutamaan cikgu sekarang ni untuk form 5 dulu. Yang form 4 mungkin cikgu akan buat dalam bentuk video saja. Jadi kamu tengok dekat video, kamu buat soalan. Buat video, soalan macam tu je. Okey Okey. Siapa yang baru masuk ataupun yang tak sempat, video ni nanti cikgu akan upload di YouTube. Jadi tengok dekat YouTube. Okey, malam nanti cikgu akan upload di YouTube. Apa-apa cikgu akan upload di Facebook dan juga Telegram. Macam mana? Apa nama YouTube dia? Cikgu Rajai. Cikgu Rajai. Cikgu Rajai juga. Terima kasih. Okey. Terima kasih cikgu. Jangan lupa untuk follow cikgu di Facebook Follow di Facebook dengan Telegram. Okey. Assalamualaikum. Okey, thank you cikgu. Thank you. Syukran jazilan. Terima kasih cikgu. Alright. Okey. Kejap. Jangan lupa untuk screenshot nanti update Share gambar. Alright, thank you. Bye.